Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi As wabarakatuh. usual, kita akan mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alright, dah buka buka buku pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 5. Muka surat 88. 88. Dah. 88. Bunyi sikit selak tu macam ni. Dah. Alright, dah buka dah. So tajuk kita pada hari ini apa dia? Tajuk kita pada hari ini apa dia? Penyakit. Okey. Penyakit. Okey. Tak payah tengok lagi buku tu. Tell me, apa penyakit yang korang tahu? Demam, sesama, batuk, kanser, chickenpox. Lagi come on. Penyakit. Demam campak. Ya. Demam campak. Lagi. Sakit mata. Betul. Sakit mata. Betul pernah? Sakit lengang. Lagi penyakit ke? Tak, itu sakit lah. Itu sakit. Lagi penyakit lain. Lagi, apa lagi penyakit? Orang ni tak pernah sakit ke? Demam campak. Demam campak dah tadi. Lagi demam denggi. Denggi penyakit. Lagi? Sesama batuk. COVID-19 penyakit. Lagi? H1N1 penyakit, wabak penyakit. Lagi penyakit. Okay, so basically orang tahu apa itu penyakit, betul tak? So penyakit ni dia takkan jadi tiba-tiba. Dia takkan hari ni kita tidur, esok kita bangun ada penyakit. Tak. Penyakit ini dia ada sumbernya. Dia ada puncanya, dia ada simptomnya, dia ada cara merawatnya, dia ada tahap kritikalnya. Faham? Tu ciri-ciri penyakit. Okey, sekarang baru kita buka balik buku. Okay. Jadi 4 penyakit yang dinyatakan di dalam buku teks kita adalah yang pertama demam campak, yang kedua cacak air, yang ketiga rubella dan yang keempat beguk. Apa tu? Beguk. Okey. So Iza, Wendy, David dan Chandran. Wow, nama dia. Anak-anak London. Ialah ahli kelab doktor muda di Sekolah Kebangsaan Bahagia Amboi, budak-budak Sekolah Kebangsaan Bahagia Permain. Nama pemain. Wendy, Iza, David. Okey, bukan nama tu isunya. Kita teruskan. Mereka ditugaskan untuk mendapatkan maklumat tentang penyakit demam campak, cacak air, rubella dan beguk. 4 penyakit. Baca maklumat tentang penyakit tersebut yang telah mereka peroleh. Okey, jadi di bawah ini adalah findings, penemuan mereka. Penemuan mereka berempat setelah mereka membuat kajian yang terperinci. Lama. Okey, jadi di bawah ini adalah simptom. Okey, simptom ni apa dia sebenarnya? Perkataan lain untuk simptom. Simptom ni apa sebenarnya? Simptom ini adalah tanda-tanda. Simptom adalah tanda-tanda bahawa awak telah dijangkiti penyakit tersebut. Kita pendekkan benda itu jadi satu perkataan yang dipanggil sebagai simptom. Faham? Simptom ini ialah tanda-tanda bahawa awak mendapat penyakit tersebut. Pendek namanya simptom. Okey, so simptom demam campak. Apa tanda-tandanya kalau kita ni kena demam campak? Yang pertama mestilah demam. Demam tu apa? Demam tu kita rasa panas lah. So kalau mengikut definisi demam adalah apabila suhu kita melebihi berapa? 60. 36. 37.
37. Suhu berapa yang kita sekarang ni kan masuk mana-mana kedai pun semua dah tembak kan? Apiau. Okey. Suhu berapa yang kita tak boleh masuk kedai dah? Kalau kita 37. bukan 37 boleh lagi masuk kedai tau. 37 dia masih lagi dia cakap 40. normal temperature. 37.5 5. dan ke atas itu dikira sebagai demam. Hai. Baru dikira sebagai demam. Okey, sesama ni macam mana? Keluar air dekat Keluar air dari hidung. Jadi sesama ni biasanya ada dua lah. Yang pertama hidung berair tu tau. Dia berair, dia keluar je. Itu pun sesama juga. Ataupun dia tersumbat. Tak boleh nak bernapas. Kan? Ada juga kan? Ada. Itu pun sesama juga. Okey. Okey, seterusnya sakit tekak. Sakit tekak ni macam mana? COVID. COVID. Sakit tekak ni macam mana? Sakit tekak ni maksudnya kita rasa kering. Tekak kering. Kering, rasa macam gatal, rasa macam darah-darah. Kadang-kadang ada sakit tekak tu yang teruk sampai kalau kita telan air liur, kita rasa darah. Sama. Wow. Saya. Okey, jadi itu adalah simptom, itu adalah maksudnya sakit tekak. Kita rasa sakit, kita nak cakap tu. Perit. Okey. Mata berair dan sensitif pada cahaya. Ini maksudnya kita jadi sensitif, kita jadi silau. Jadi bila kita pandang cahaya, mata kita akan jadi berair. Okey, pedih. Kita tak boleh tengok cahaya yang terang. Otot kita rasa sakit. Macam mana sakit otot ni, macam mana maksudnya? Maksudnya kita kan, kita nak gerak-gerak badan kita nak sakit tulang belakang. Kita gerak tangan, sakit tangan. Itu maknanya sakit otot. Kalau kita cakap sorang-sorang, jalan, tidur kat kaki lima tu sakit apa? Gila. Itu sakit otak. Sakit mental. Okey? Itu sakit otak. Okey, ini sakit otot ototnya sakit. Okey. Dan akhir sekali simptom untuk demam campak mestilah batuk. Okey, jadi itu adalah simptom-simptom. Jadi kan kadang-kadang bila kita didapati atau berpotensi untuk mendapat sesuatu penyakit, demam campak katakan, tidak semestinya kita akan mendapat semua simptom tersebut. Tidak semestinya. Faham benda tu tidak semestinya kita akan kena semua yang tadi Ustaz sebut. Mungkin kita akan demam sesama, batuk dan sakit tekak dan sakit otot. Tapi mungkin mata kita tidak sensitif pada cahaya. Mungkin kita demam sesama, mata berair, sakit otot, batuk. Tapi kita tak sakit tekak. Boleh juga jadi. Okey? Jadi tahap keseriusan, tahap teruk kritikalnya awak benda tu menentukan betapa teruknya simptom yang awak akan dapat. Faham? Faham. Okey. Jadi dekat situ adalah 4 penyakit dan 4 simptom-simptomnya. Okey, kita tengok simptom cacar air. Cacar air ni tahu tak penyakit apa? Tahu? Tak tahu. Tak tahu. Tu yang dalam gambar tu. Okay, cacar air ni kita akan naik bintik-bintik warna merah. Macam dalam gambar tu, tapi dekat dalam dia tu air nanah. Dalam dia tu air nanah, air nanah. Air kuman lah. Dia pedih tau, dia pedih. Kalau kita nak, maksudnya dia gatal-gatal, tapi kalau kita garu dia pecah. Waktu dia jadi lagi banyak. Kalau kita baring, pedih. Korang pernah ada nanah? Pernah. Nanah tahu dia jadi gelembung, lepas tu dalam dia tu ada air. Tahu kan nanah kan? Benar. Tapi ni banyak. Tapi tak besar mana, tapi dia banyak. Banyak. Dan biasanya dia berada di keseluruhan belakang badan. Itu kalau cacar air lah. Okey. Jadi tanda-tanda dia sama juga, demam, rasa letih. Okey. Dan menunjukkan bintik merah ataupun yang dipanggil ruam-ruam lah. Kecil yang mengandungi air dan berasa gatal. Kan tadi Ustaz dah kata dah, dia ada air kat dalam dia. So macam mana kita nak tahu dia cacar air? Dia ada air kat dalam. Okey. Itu nama dia cacar air. Tapi kalau
kalau ada orang utara di sini. Ada orang utara di sini. Ada orang utara di sini, orang Kedah, orang Penang ada? Tak ada. Tak ada. Ustaz nak tanya, kalau kat sana dia panggil cacat ayak ke cacat air juga? Okey, seterusnya simptom rubella. Simptom rubella. Okey, rubella sama juga, demam, sakit tekak, bintik merah ruam di muka dan merebak ke seluruhan badan. Jadi ada air tak dalam ruam dia? Tak ada. Tak ada, dan ruam dia sebenarnya lebih kecil. Ruam dia sebenarnya lebih kecil daripada ruam cacah air tu sebab kat dalam dia tak ada air. Okey? Dan akhir sekali yang awak tengok tu, yang ada kat situ adalah simptom beguk. Beguk. Awak tak sebutlah beguk sebenarnya, beguk lah orang sebut, beguk. Okey. So beguk ini awak, Ustaz tak pastilah awak pernah tengok atau tak, ada orang tu pipi dia besar sebelah. Ada. Pernah. Itu beguk. Awak itu Dia cakap pelik. Jangan cakap ketumbuhan. Itu nama dia beguk. Okey. Ada pipi tambahan, bukan pipi tambahan Itu nama dia beguk. Dan itu adalah salah satu penyakit. Jadi, kalau awak perhatikan dalam kesemua penyakit-penyakit ini, apa simptom yang ada dekat keempat-empat ni? Apa simptom yang ada keempat-empat ni? Come on. Demam. That's right. Very true. Jadi secara kesimpulannya, okay, selain daripada empat penyakit ni sendiri pun, ouch. Bising, ouch. What is that? What is that? Okay, dah habis dah. Okay. Jadi mostly apa-apa penyakit pun dia akan bermula dengan demam. Badan kita nak bagi tahu yang kita sakit, nak menghapuskan virus dan bakteria yang ada dalam badan kita ni. Kan bila kita dijangkiti penyakit, maknanya virus atau bakteria masuk dalam badan kita kan? Kan? Betul tak? Kan? Badan kita dia nak bunuh kuman tu, dia nak hapuskan virus tu, bakteria tu, dia akan tinggikan suhu dia. Dia naikkan suhu dia supaya dia boleh bunuh bakteria dia. Sebab itulah apa-apa penyakit pun biasanya simptomnya demam. Okey, faham? Faham tak kenapa kita demam? Kita demam sebab sebenarnya itu adalah tindak balas badan kita untuk lawan virus yang dah masuk dalam badan kita. Cara dia nak bunuh virus tu, dia akan naikkan suhu badan kita sampai dia bunuh virus tu. Tapi masalahnya bila dia naik suhu badan kita sakit lah. Kita demam lah. Tapi itu adalah tindak balas badan. Dan benda itu merupakan simptom bahawa kita dijangkiti bakteria dan virus. Bila suhu badan kita naik, kita demam, itu tanda bahawa badan kita dah pun masuk bakteria atau virus. Cuma kita tak tahu lagi virus atau bakteria apa. Lepas tu kita kena tengoklah simptom-simptom yang lain. Tapi basically hampir semua penyakit akan demam. Okey. Faham? Okey. Jadi apa sahaja yang kita belajar sebentar tadi itu dipanggil sebagai simptom ataupun cara-cara untuk kita kenal pasti penyakit apa yang kita alami pada waktu itu. Walau bagaimanapun, seperti mana pepatah Melayu ada mengatakan, mencegah lebih baik daripada Lawan. Excellent. Okey, mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi adalah lebih baik, paling baik jika kita tahu macam mana kita nak cegah penyakit tu daripada datang sendiri ke kita. Okey. Katakanlah yang tak ada dalam buku ni, katakanlah kalau denggi, macam mana kita nak cegah denggi? Kawan-kawan, cuba cakap sikit macam mana nak cegah denggi? Saya tak nak ambil yang kat dalam buku ni awak boleh baca je. Macam mana nak cegah denggi? Banyak minum air. Macam mana nak cegah denggi? Cegah bermakna kita halang daripada benda tu berlaku. Sebelum dia berlaku kita dah halang dah. Macam mana kita nak cegah denggi? Jangan Buang air yang bertakung. Very good.
pastikan di sekeliling rumah kita tidak mempunyai takungan air, Air. buang tayar-tayar yang terpakai, tin-tin minuman, pasu-pasu yang mungkin boleh menyebabkan takungan air, botol-botol, kan? Jadi itu merupakan langkah-langkah mencegah, bukan merawat. Okey, yang tadi kawan awak cakap minum air banyak, itu lebih kepada langkah-langkah merawat, bukannya mencegah, itu merawat. Dah terhantuk baru nak terengadah. Nasi dah jadi bubur. Okey. Jadi tengok kat bawah tu ada dia menunjukkan cara-cara untuk mencegah kesemua keempat-empat penyakit ini. Nampak? Tapi dia ada dalam bentuk dialog, kan? Demam campak, beguk dan rubella boleh dicegah melalui suntikan imunisasi vaksin MMR. So, this meeting will end in 10 minutes. Okay, don't worry. I will end it soon anyway. Okay, so itu langkah pertama nak cegah apa? Suntik vaksin MMR. Jadi dekat dalam ni dia bagi tahu dia bagi tahu dalam bentuk dialog. Jadi kerja awak selepas ini, dalam masa 20 minit selepas ini, awak ambil buku tulis awak, tulis hari dan tarikh. Ustaz nak awak translate, putarkan bentuk dialog ini kepada bentuk point. Jadi tajuknya di atas adalah cara-cara mencegah demam campak. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Lepas tu cara-cara mencegah cacar air. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Cara-cara mencegah rubella. Apa. Dan cara-cara mencegah beguk. Apa. Faham? Jadi setiap penyakit ni Ustaz nak 4 cara mencegah. Dalam buku tu ada yang tak cukup 4. Untuk yang tak cukup 4, awak kena Google je. Macam mana nak cara-cara mencegah rubella, katakan. Ustaz nak 4 langkah mencegah untuk setiap penyakit. Bermakna awak sepatutnya kena ada berapa jawapan? 4, 8, 12, 16. 16 cara mencegah secara total. Faham? Ustaz, boleh ke cara-cara mencegah tu sama? Mungkin cara mencegah demam campak sama dengan cara mencegah cacar air. Boleh sama. Tak ada masalah. Faham? Tapi yang penting untuk setiap penyakit itu, Ustaz nak awak listkan 4 cara mencegah. Okey. Lepas awak dah siap buat 4 cara mencegah untuk 4 penyakit ini, bawah dia simptom COVID-19. Ustaz nak 5 simptom COVID-19. Okay. Benda ni hari-hari awak tengok kat iklan. Kalau awak tak ingat, awak boleh Google kejap lagi. 5 simptom COVID-19. Okay. Lepas tu, sampai 5 tu, Ustaz nak bawah tu pula cara-cara mencegah COVID-19. Ustaz nak 3 cara-cara mencegah COVID-19. Faham? Faham. Okey, Ustaz ulang balik. Arahannya. Pastikan semua dengar arahan ni elok-elok. Arahan yang pertama, sila nyatakan 4 cara mencegah penyakit demam campak, cacar air, rubella dan beguk. Bermakna akan ada 16 total. Bolehkah langkah itu sama? Langkah mencegah itu sama? Boleh, tak ada masalah. Okey. Lepas dah habis buat tu 4, apa yang awak kena buat? Simptom COVID-19. Ustaz nak 5 simptom. Lepas tu lepas bawah simptom adalah cara mencegah COVID-19. Ustaz nak 3. Faham? Faham. Okey, kita akan berjumpa semula. Ustaz akan bagi link semula pada pukul 12 suku nanti, 12.15 nanti. Dan kita akan bincang jawapan awak semua. Boleh? Boleh. Very good. See you later. Bye-bye.
Bye-bye. Bye-bye. Bye.